Zulhijjah. Hari korban ia bagi Yaumun Nahri 10 Zulhijjah. Hari tasyrik 11, 12 dan 13. 13 tu akhirnya sebelum maghrib, sebelum tenggelam matahari hari ke-13 tu. Masuk lepas asar hari 13 tu boleh buat korban lagi, sah. Lepas habis daripada tenggelamnya matahari 13, habis dah waktu korban, selesai, tak ada dah korban. Kalau sembelih lepas tu, dia jadi sembelihan biasa, nak makannya sembelih biasa, tak ada dapat pahala korban. Okey, yang tu adalah waktu bagi korban sunat. Tapi bagi korban wajib, dia wajib buat dalam tempoh yang dia sebutkan tadi. Korban nazar wajib buat. Tapi kalau dia tangguh, delay tangguh, lah sekali tenggelam matahari 13 Zulhijjah, maka adakah tak perlu buat? Kalau sunat tak perlu buat dah. Tunggu tahun depan lah pula baru buat. Tak ada qada dah, tak ada istilah qada. Kalau buat sembelih jadi korban biasa. Tapi kalau korban wajib, walaupun dah tenggelam 13 Zulhijjah, dia masih lagi belum buat korban, tak sembelih lembu lagi, yang dinazarkan tu dia wajib kena buat juga, tapi dengan qadaan. Dia kena faham tu beza dua tu. Qadaan, dia kena qada. Katakanlah kita dah nazar, kita nak buat korban, tiba-tiba tak kesampaian, contoh rumah bakar, duk fikir pasal rumah bakar tu kan, nak pindah rumah, nak beli rumah baru, nak sewa, nak pergi tuntut insurans macam-macam kan contohlah, dah sibuk rumah bakar, kebetulan cadang tahu tu nak buat korban, tak jadi nak buat korban wajib, duk sibuk hal lain. Ataupun anak meninggal, sibuk pasal anak meninggal, korban wajib pun tak buat. Last sekali habis dah hari tasyrik tu, habis dia kena qada lepas tu, carilah hari bila-bila qada. Tapi sunat, korban sunat tak ada qada. Habis 13 Zulhijjah, habis lah. Tahun depan pula lah buat korban kalau nak buat. Okey, yang tu dia punya faedah hukum dia. Okey, baik. Kita satu lagi, saya lupa tadi dia sebut, fikir lama apa yang tak cerita lagi. Mana kitab saya satu lagi? Ni kitab ni. Okey, tadi kita sebut pertama nazar umum, yang kedua nazar ta'yin, pilih, tentukan. Yang ketiga nazar bil ja'li, aku jadikan ini nazar. Sampai dah 5 minit lagi dah nak biar. Baru beli kan. Baik. Yang ni yang keempat. Yang keempat ni, okey, korban asalnya tak boleh buat kepada orang mati, yang hidup pun tak boleh buat. Kita tak boleh buat korban untuk orang yang hidup maupun orang yang mati. Okey, faham jelas kan kaedah tu. Saya nak buat korban kat Masjid Hashimah, ataupun saya nak buat korban kat Ayati kan, saya nak buat korban untuk dia, saya tak boleh buat korban untuk dia, tak boleh. Dia kena buat korban sendiri. Illa, tapi ada kecuali, melainkan biiznin, dengan izin. Saya katakan macam Ayati, Kak Ayati, saya nak buat korban, boleh tak buat korban untuk Kak Ayati? Boleh. Dia bagi izin, saya boleh buat korban untuk dia. Saya katakan Masjid Hashimah bersama orang, Masjid Hashimah, saya nak buat korban kat Masjid Hashimah, alhamdulillah lega kan, maka diizinkan, saya boleh buat. Dia serupa dengan zakat lah, bayar zakat. Ni yang muda-muda ni, walaupun tak menikah, bayar zakat sendiri. Jangan duk harap pok bayar zakat. Pok tu pok lah. Kadang-kadang pok bayar zakat semua, tak boleh. Anak dia balik ke belum? Balik ke dah? Dia kena bayar zakat sendiri. Kita duk fikir, tak apa dulu pok aku bayar untuk aku, dah dah balik, dah lagi-lagi dah kerja sendiri, jadi kena bayar zakat sendiri. Kalau pok nak bayar zakat untuk kita, pok kena minta izin kat kita. Ayah kita kata, nama apa Syekh dah? Hadi, ni hang bayar zakat lagi? Belum. Ada abah bayar zakat kat hang ni? Boleh abah, boleh. Bagus ya. RM7 pun kena kut.
RM7 bukan suruh bayar 21 tu beras mati. RM7 ya, bayar sebelah ni. Tak apalah, dapat nak bayar tak apa, boleh tak? Bila bapak dia bukan nak bayar zakat untuk kita, minta izin, baru pak dia boleh bayar. Tapi kalau pak dia bayar, dia tak minta izin, tak kata apa pun kat kita, bayar ke tidak, tak sah bayar zakat tu. Illa biizni. Semua kena bayar sendiri, semua kena buat korban sendiri, dengan syarat, dengan izin. Bagi orang mati pula, tak wajib dan tidak sah korban untuk orang mati, illa melainkan biwasiyatin, dengan wasiat. Kalau sebelum mati dia wasiat, maka wajib ahli keluarga dia buat korban untuk diri dia. Yang ni adalah korban wajib yang keempat. Nak cerita yang dua. Baik, dengar betul-betul. Dalam bab ni ada penting kan ni, sebab ada berlaku dalam masyarakat. Bila bapak dia sebelum meninggal wasiat suruh buat korban, anak-anak dia bertelagah apa? Kalau dapat daging tu Ustaz, kami boleh makan tak? Ni boleh makan tak ni? Macam nazar tadi, patut tak boleh lah. Tapi tak boleh bagi orang yang buat korban. Yang buat korban ni siapa? Si mati. Dia yang wasiat, memang dia tak makan lah. Tak makan dah dia. Dia lagu bohong, makan apa ni kan? Tapi ada problem ni kan? Dengar. Jika seseorang telah berwasiat, ni dalam kitab yang tadi lah, Habib Zain tadi anak murid Habib Zain. Jika seseorang telah berwasiat untuk dipotongkan haiwan korban, ayat dia macam tak macam Indon sangat kan, maka wajib bagi ahli warisnya untuk memotongkan haiwan korban untuknya. Wajib keluarga ahli waris untuk buat korban untuk dia. Tapi duit tu nak ambil mana kan? Duit kami kan? Dah, duit dia si mati tu. Sebab dia wasiat. Wasiat ni kita kena tahu step pertama, bila mati seorang tu meninggal, pertama harta dia kena guna untuk tajhizul mayyit, menguruskan kematian dia, daripada mandi, kafan, solat sampai kuburkan. Semua tu kena guna duit dia kalau ada. Kalau tak ada, maka guna duit daripada ahli waris. Ada pun disebut Rasulullah Muhammad, ada juga kata ulama sebut dari Baitul Mal. Kalau tak ada miskin langsung, tak ada duit, Baitul Mal lah. Okey, ni cerita ni kalau ada duit, guna duit dia. Lepas daripada menguruskan kematian, guna duit dia. Ada tak baki lagi? Ada. Dia tu ada tak hutang dengan orang? Ada, bayar hutang dulu, guna duit tu. Faraid sabar dulu, selesai ni dulu. Depa kerja nak rebut duit ya. Yang anak ini, kalau tak tuan-tuan sebagai anak tak tahu benda ni, berdosa. Tuan-tuan makan duit haram. Anak-anak ni nampak faraid tak masuk lagi bab ni, tak masuk lagi faraid ni. Kemudian banyak hutang. Dah bayar hutang dah Ustaz, dia pula bukan jadi duduk berhutang, semua banyak cash. Ayah saya ni, okeylah, tak ada hutang lah, tak ada. Tak ada siapa tuntut pun. Okey. Yang ketiga, tunaikan wasiat dia. Guna apa? Duit dia juga lah. Kalau ada. Faraid lagi, sabar. Wasiat dulu. Nampak tak? Dengan syarat tidak melebihi 1/3 hartanya. Wasiat itu pun kena tengok juga. Kalau diwasiat lebih 1/3 harta, yang tu kena lihat kepada persetujuan ahli waris. Ahli waris tak setuju, tak boleh. Nampak tak? Baik. Dah selesai wasiat, baru main nombor 4, iaitu apa? Faraid. Baru faraid. Jelas ya? Dah ada semua selesai dah, baru faraid. Maksudnya untuk buat korban wasiat orang ni, bila dia wasiat untuk buat korban 651 bangku, dia kata macam tu. Nampak tak? Dia ada macam tu. Harta dia ada berapa? Ada 10,000. Masuk kena tarik RM650 untuk buat korban. Baki tu baru faraid. Kalau ada hutang pula 3,000, tarik 3,650. Baki tu baru faraid. Tak boleh ambil semua 10,000 faraid. Tak boleh, salah. Faraid dengan cara tersebut adalah salah. Portion tak kena. Mesti ada orang yang kena tindas, ada orang ambil lebih daripada portion yang sepatutnya. Kena tunaikan wasiat dia dulu. 650
daripada 10,000 sampai tak 1/3? Tak sampai. 10,000 1/3 berapa? 3,000. 10,000 1/3 daripada 10,000 berapa? 3.33 something gitulah. Gitulah. Kira kata dia letak 3,000 lebih kan? 3,300. Dia wasiatkan lebih tak 3,300? Tak lebih. Tak apa, 650 kan? Kalau dia kata dia tinggal 10,000, hampa sebelum kalau abah meninggal, hampa kena buat korban seekor lembu harga 4,000. Dia kata macam tu, seekor lembu harga 4,000. Bila dia meninggal, harta dia tinggal ada 10,000 lah. Dia wasiat sampai 4,000. 4,000 tu dah lebih 1/3 harta. Waktu tu ahli waris boleh fikir setuju ke tak setuju. Semua setuju tak? Kalau semua setuju, kita buat. Kalau semua tak setuju, kita faraid, tak payah tunaikan. Sebab dia telah mewasiatkan lebih 1/3 harta yang dia ada daripada 10,000. Itu detail tu kena mengaji bab wasiat faraid lah. Saya ceritanya umum dulu. Jelasnya masalah ni dia wasiat, maka ditinggalkan harta dengan syarat dia kata sini, si mayit meninggalkan harta warisan. Ada tinggal harta, tak ada tinggal harta, kita ahli waris ni kena bawa keluar duit kita ke kena buat korban? Tak perlu, tak wajib. Pok kita tak ada tinggal apa pun, tak pernah tinggal apa, 1 sen pun tak ada, semua dia jual. Tanah ada dia jual, tanah tu ada tu. Kan ada jenis orang kampung ni, jadi nak duit cepat ni, jual. Tanah dulu kan banyak, senang dapat tanah. Dulu tanah murah, 2-3 ribu dapat 1 ekar dulu. Bila dah makin banyak tanah, bila dah makin tua ni, nak pergi jual pula. Jual, tak tinggal apa. Duit dalam bank pun kering, tinggal RM1 je. Tinggal RM1 je dalam bank, RM5-6 je, tak tinggal apa pun. Tiba-tiba dia suruh buat korban untuk diri dia bila aku mati, padahal dia tak tinggal harta tu. Adakah wajib anak ni ambil harta dia pergi buat korban untuk ayah dia? Tak. Boleh nak? Kalau tuan tak buat, jangan rasa tak rasa bersalah pula tak buat Ustaz. Rasa bersalah. Dah, dia wasiat, dia tak ada harta, buat apa nak buat? Harta tu harta kita, bukan harta dia. Yang nak buat tu dia, kan? Dia wasiat. Tapi persoalannya, bila kita dah buat korban dah, guna harta dia untuk buat korban, daging tu boleh makan ke tidak? Dengar ya, dalam kitab saya ni, kitab Mu'ta'in Badri, nak mengaji ni, kena lama mengaji. Daripada hak-hak mengaji ni, lagi dia bertakat denda 1,000. Tak ada lah. Tak mana itu. Okey. Nak cerita nak selesai masalah ni dulu. Kita sambung esok insya-Allah. Kemudian ada soalan apa nak tanya dulu pun tak apa, boleh, tak masalah. Kita jangan risau. Tadi dua ada. Ya. Macam mana? Untuk apa tu? Ta'yin. Untuk ta'yin, binatang tu kena ada depan dia ke? Baik. Ta'yin ni maksudnya apa? Ain tu maksud depan mata dia. Kalau tak ada depan mata dia, tunjuk tak mana? Dia macam ni. Ada satu lagi dalam kitab sebut fiqh sebut, namanya apa? Dia panggil an-nazaru bizimmah. An-nazaru bizimmah. Bizimmah ni apa? Lembu korban ni kita tak beli lagi. Kita kata ni lembu korban saya tahun ni, tapi saya tak beli lagi waktu korban tadi. Maksudnya dia nazar juga, tapi nazar bizimmah, dalam tanggungan beban dia. Kira juga hantar kat WhatsApp ke apa ke, ta'yin. Sekarang ni nikah pun boleh online. Pelik lah ni. Jangan duk tanya bab tu lah, tak dapat jawab dah. Hari tu jenuh bergelut jawab macam-macam soalan. Rupanya untung juga PKP ni, macam-macam soalan hari ni. Soalan Jumaat 12 orang, kecoh satu dunia. Macam tak biasa solat Jumaat 12 orang. Di Perak ada 6 tempat solat Jumaat sampai sekarang 12 orang.
Satu dekat mana tu, kampung tu memang tak ada pupus manusia, macam dinosaur lah, pupus. Yang tinggal dalam kampung tu 12 orang lah. Kerajaan negeri Perak, mufti benarkan mereka solat Jumaat 12 orang. Mereka nak keluar ke bandar jauh, 20-30 km. Mereka ni bukan orang asli tu, orang kampung, tapi duduk situ je. Ada 12 orang tu lah, paling banyak 15. Jadilah buat. Nombor 2, kampung orang asli. Ada dekat 5-6 kampung orang asli. Orang asli berapa orang je ada, kan? Buat juga, nak bagi ada ke syiar tu. Baik, dengar tuan-tuan, pasal boleh makan ke tak boleh makan kalau kita buat wasiat tu orang ni. Okey, ada satu lagi pasal kita tak ada soalan. Ada orang Nabi, ada orang dia bila nak sembelih korban dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Nabi sebut ni lafaz ni. Bila kita nak sembelih, orang lelaki lah, bila nak sembelih, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah korban aku, maka terimalah korban aku. Adakah jadi nazar? Lafaz tu kalau buka dalam kitab ni, dalam kitab Imam, kitab Mata'il Badrin, kitab ni bagus ni tuan-tuan ni. Okey, kalau ambil tauliah dengan Perak ni, dia kena hafal semua. Bukan hafal, baca semua. Soalan Mata'il Badrin, boleh mengajar Mata'il Badrin, insya-Allah boleh mengajar majlis surah dah dengan Perak. Dia kata apa? Dan tetapi tiada wajib dengan umpama katanya pada ketika sembelih. Dia kata apa? Bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Dengan nama Allah, ya Allah, ini adalah korban aku, maka terimalah korban aku ni ya Allah. Yang sunat baca ni kerana diqasadkan tabarruk dengan dia. Dia tak jadi wajib. Kerana kita tujuan cakap macam tu kerana nak tabarruk saja, ambil berkat. Okey, itu cerita dia. Saya duk cari tadi tu, aku jumpa ada dalam ni. Ya Rabbi ya Karim, wajad tasin afqah dan haram. Okey, jumpa buka surat 81 bawah ni. Dengar ya. Dan tiada sah diperbuat udhiyah bagi orang yang hidup tiada dengan izinnya. Jelas ya. Bukan saya cakap kosong tadi lah. Tetapi harus bagi wali itu bapa atau nenek yang datuknya, tiada lainnya mampu buat udhiyah dengan hartanya bagi maulanya. Kalau bapa buat untuk anak yang kita belum baling lagi, tak apa, tu tak apa. Okey, guna harta dia. Dan tiada sah pula, ni nak sebut ni, diperbuat udhiyah bagi orang mati, tak boleh. Tapi niat sedekah pahala kat orang mati tu boleh. Tapi yang nak niat buat korban tu dia. Jangan suruh pula yang mati tu niat. Pergi kubur dia Pak Long niat nak korban tahun ni. Yang best tu kawan tu jawab lah tu. Okey, insya-Allah niat. Pensan kalau gitu juga. Kan? Tak boleh. Jika tiada ia wasiat. Kalau tak ada wasiat, tak boleh buat korban. Kalau ada wasiat wajib dengan dia. Adapun apabila berwasiat dengan dia, maka sah diperbuatkan udhiyah baginya. Kalau ada wasiat, sah buat. Okey? Dan wajib, ni kan jawapannya, atas orang yang memperbuat udhiyah bagi mayit ataupun si mati, dengan izinnya ia bersedekah dengan sekaliannya, yakni sekalian daging tadi, semua sekali wajib sedekah semua.
tiada bagi dirinya, tak boleh ambil langsung untuk diri dia, sama juga hukum dia. Dan tiada pula bagi orang yang wajib atasnya nafkahnya kerana bersuatu qabid dan muqbid. Dia kata apa sini? Saya bagi contoh, misal saya ada ayah saya wasiat sebelum dia mati, abah kalau meninggal tahun ni hang kena buat korban, guna duit abah. Lagi bala tak tahu hang kena buat korban dengan duit ayah sampai duit habis. Tapi tadi kena terikat juga 1/3 tu. Tengok juga. Baik. Kemudian kalau ada duit, kalau tak ada duit tak payah buat. Bukan suruh bawa duit kita kan. Dia kata tahun ni hang kena buat korban ayah. Okey? Ayah saya meninggal, contoh. Wa'idzubillah, alam tak hidup lagi orang tua tu. Jangan minta pula. Kan? Bila dia dah meninggal, maka saya pun buat korban untuk diri dia tahun ni. Bila saya buat korban, tiba-tiba masuk korban untuk ayah saya kata sebab ayah saya wasiat, maka nama ni atas nama ayah saya, dia yang buat korban. Saya ni boleh tak makan daging? Tak boleh. Kata tadi kena sedekah semua. Termasuk juga siapa yang saya tanggung nafkah dia, isteri saya, anak saya, serupa, tak boleh. Saya ambil satu sebab, ambil satu kitab, nama kitab Najmul Wahaj bi Syarhi Al-Minhaj, ala Syarhi Al-Minhaj, Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri rahimahullah. Ni kitab syarah Minhajul Talibin, cukup bagus. Dalam Minhaj dia ada cetakan dalam 7 jilid. Dalam kitab Najmul Wahaj dia sebut alasan apa tak boleh makan. Tadi pasal nazar, kita tak boleh makan. Ni yang nazar, yang wasiat tu pak kita, yang kita tak boleh makan. Ni pasal apa? Dengar. Dia kata apa? Berkata Imam Al-Qaffal, Imam Qaffal Asy-Syashi, dia kata apa? Kalau kami benarkan, saya terjemah saja nah. Dia sebut dalam bahasa Arab ni, iza jawazna al-udhiyata, kalau kami haruskan, kalau kita benarkan untuk buat korban untuk si mati, maka bermakna la yajuzul aklu minha li ahad. Siapa pun tak boleh makan daripada daging tersebut. Siapa pun tak boleh makan. Okey? Maksud siapa maksudnya? Kita ni yang buat korban, anak-anak ni tak boleh makan. Bal yajibu an yatasaddaqa bi jami'iha. Bahkan wajib sedekah semuanya sekali pada orang miskin. Wajib. Pasal apa? Li'anna, ali ta'lil dia sebab pasal apa tak boleh? Li'anna al-udhiyata waqa'an anhu, kerana korban ni jatuh atas diri dia untuk orang si mati tadi. Fala yajuzul aklu minha, tak boleh makan daging orang yang buat korban tadi, siapa? Si mati tadi lah. Tak boleh makan daging dia tu illa biizni, melainkan dengan izinnya, izin si mati tu. Fa innahu wa huwa muta'azzirun, hak tu susah nak minta izin, kawan dah mati. Tengok, fa wajabat tasadduqu biha anhu, maka wajib sedekah semuanya. Dia macam ni, bila kita buat korban, kita ni ada dua hak. Pertama, kita ni patut asalnya kita yang sembelih, tapi bila kita tak sembelih, kita wakil kan. Tu penting wakil tu. Yang tu kita akan bincang pada esok hari pada bab wakil. Ada 3 benda yang tentang wajib wakil. Kalau kita tak lafazkan wakil, walaupun dengan voice message ke, dengan WhatsApp ke, dengan call ke, tidak sah korban tuan-tuan. Akan sampai pada babnya. Maksudnya kita akan masuk juga niat. Bila kita nak niat korban, kena ada kat tempat korban tu ke, daging korban boleh makan tak ke orang kafir, ada cerita semua belakang. Saya ulas esok hari insya-Allah. Baik, tapi saya nak sebut yang ni ya. Bila kita buat korban, kita ada 2 hak. Hak kita sembelih, kita boleh wakil. Yang kedua, hak kita adalah mengagihkan. Sebab daging tu kita punya. Hak nak agih kita. Orang lain tak boleh agih. Kita yang kena agih kat orang. Boleh faham kan? Itu sebab dalam lafaz wakil, dia mesti ada lafaz mewakilkan untuk mengagihkan. Barulah orang yang menganjurkan program tu boleh agih. Tapi kalau dia tak lafaz wakil untuk mengagihkan, kawan tu tak boleh agih. Dia kena bagi semua bahagian daging tu kat kita. Contoh, seekor lembu ada 70 kilo. Kita ambil satu bangku, saya wakilkan kepada ustaz untuk sembelih korban saya.
Tapi saya tak wakil untuk agih sebab saya nak agih sendiri. Boleh tak? Boleh. Saya teringat dulu yang cerita yang buat ni Ustaz kenal semua kot, Ustaz Fauzi Tahir. Kenal kan? Tak kenal pula dah. Orang Tok Guru besar tak kenal, berat kita ni. Ustaz Fauzi Tahir, dia pensyarah di Insaniah lah panggil Unisham. Insaniah nama dulu Unisham kan. Fauzi Tahir duduk mengajar sini, Sungai Petani duduk mengajar mata. Tok Guru besar lah. Dia dalam kuliah dah teringat dia cerita macam tu. Dia buat korban kat mana dah, dia buat syarat macam tu lah. Orang yang mengajar korban tu komplain. Mana boleh komplain? Hak dia. Dia kata saya ni nak masuk korban, tapi saya wakilkan pada orang yang pada Tuan Haji untuk sembelih korban saya, tapi saya tak mau bahagian daging saya tu diagihkan oleh orang masjid. Semua daging tu saya nak. Maksudnya masjid hanya sembelih je, urus je. Nampak tak? Katakanlah dia buat korban tu seekor buat korban, elok seekor buat bunyi-bunyi ni. Handset saya tak mana tu. Mana ni? Oh, ada buah ni. Ramai tu orang Mesir. Tanya soalan tak habis tanya soalan. Tak maaf tak, kalau tanya soalan dekat WhatsApp ke, kalau saya rasa ada free saya jawab lah. Okey, baik macam ni. Ustaz Fauzi Tahir tu dia kata seekor lembu kita buat korban semua. Nak buat korban. Saya wakil untuk sembelih ya. Jadi orang yang buat masjid yang buat tu dia kena sembelih lapar, daging tu bagi kita. Tapi takkan kita dah sanggup buat macam tu. Betul tak? Kalau nak buat macam tu boleh ke? Boleh. Tapi kalau rasa tak sanggup, upah yang uruskan korban kita, sebab kita nak buat di rumah renyah. Betul tak? Bercempera pula kat rumah. Kita buat di masjid. Sekarang ni pun SOP tak boleh buat di rumah, mesti buat di masjid. Saya tak tahu lah Kedah macam mana. Di Perak tak boleh, masjid dan surau saja boleh buat korban. Itu pun terhad 3 ekor 3 ekor sahaja. Jadi kita nak buat di rumah tak boleh, kita tumpang ke buat masjid. Tapi kita kata sebenarnya ini korban keluarga kami nak bawa balik semuanya, kami tak mau lagi. Tak payah wakil kan? Memang itu hak dia. Dan kita yang anjurkan korban, bila orang amanahkan suruh sembelih dan tak amanahkan untuk kita agih, kita tak boleh agih. Jangan ambil satu daging pun bagi kat orang, daging korban tu semua kena bagi kat orang punya korban, sebab dia tak wakilkan kita untuk agih pun. Nampak? Tak izinkan untuk kita agih. Samalah dengan hal orang mati ni tadi. Sekarang ni korban ni untuk orang mati. Bila korban ni untuk orang mati, kita kena minta izin ke orang mati tu lah. Macam mana nak minta izin orang mati? Kawan dah mati. Maka kata dia fahuwa muta'azir, tak boleh lah. Maka automatik wajib sedekah semuanya sekali. Yang tu sebabnya punca dan pasal apa? Orang yang mewasiatkan tu dia wajib buat korban tu diri dia, tapi dagingnya kena sedekah semua. Kalau dia wasiat tak apalah, daging tu apa makan lah. Daging tu apa makan lah. Dia dah mati lah, mati wasiat. Sebenarnya wasiat dia tak terlaksana waktu hidup. Wasiat dia adalah setelah dia mati. Tak boleh juga, tak boleh. Dia kena sedekah semuanya sekali. Dia lepas sembelih baru bagi izin untuk agih tak agih. Betul tak? Dah lepas sembelih, ni kawan hidup lagi, kawan belum mati lagi, nak wasiat macam mana? So agih macam mana kan? Ada soalan? Ada soalan? Yang tadi kalau nadar kan, kalau datuk yang nadar, dia turun sampai ke cucu kan, sampai ke tanggungan datuk tu je anak ahli waris. Ahli waris maksudnya apa? Kalau dah tak ada bahagian anak, cucu. Sebab apa? Cucu ni dia punya hijab dia, tu kita mengaji faraid tu, dia punya hijab dia adalah anak. Bila ada anak, tak boleh pergi ke cucu sebab ada mahjub, ada anak. Lapis awal tu ada lagi. Kalau dah tak ada lapis awal, anak semua tak ada. Kalau tak ada seorang pun anak, yang ada semua cucu, baru nampak ke cucu.
Tapi kalau ada anak seorang pun takkan turun ke cucu. Nampak? Dia tak jadi macam tu. Atau kena memanggil faraid tu. Kan? Sebab asas bagi faraid yang ni, yang jenis ni, hak ni confirm. Macam mana keadaan pun mesti dapat. Isteri, suami, bapa, mak, anak.